Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar mata pelajaran tajwid, pelajaran yang kedua. Okey, minggu lepas kita dah belajar pelajaran yang pertama. Untuk hari ini kita akan belajar pelajaran yang kedua. Okey, pelajaran yang kedua ini bertajuk adab-adab membaca Al-Quran. Okey, kita tengok yang pertama, adab-adab. Okey, untuk membaca Al-Quran ni hendaklah mengikut adab-adabnya supaya ianya lebih berkesan. Okey, antara adab membaca Al-Quran yang pertama adalah berwuduk. Okey. Hendaklah berwuduk. Okey, lepas tu berpakaian bersih dan duduk di tempat yang bersih. Okey. Bila kita dah wuduk kita dah wuduk kan, mestilah kita bersih. Jadi takkan kita nak duduk tempat yang kotor, betul tak? Jadi bila kita dah berwuduk, kita hendaklah cari tempat yang bersih, yang tak ada kotoran kan, yang tak ada najis. Jadi bila kita dalam keadaan bersih, duduk pun ke tempat yang bersih, jadi kita akan tenang dan mudah untuk faham bila kita membaca Quran, mudah untuk masuk dalam fikiran kita, mudah untuk menghafal, mudah untuk mengingat apa yang kita baca, dan mudah diselami dalam hati kita apa yang kita baca. Yang kedua, disunatkan menghadap kiblat. Yang pertama tadi, pelajar boleh garis ataupun highlightkan semua daripada berwuduk sampai bersih. Highlightkan, itu penting, poin yang penting. Yang kedua, disunatkan menghadap kiblat. Highlightkan, disunatkan menghadap kiblat. Highlightkan. Penerangan dia dengan khusyuk dan tenang serta menundukkan kepala. Bila kita menghadap kiblat, semestinya kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan kita khusyuk untuk membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran dalam keadaan mata melelia, pergi tempat lain, mesti kita punya fikiran pun tempat lain. Fikiran kita melayang kan, sebab kita punya mata tak fokus. Bila kita menghadap kiblat, kita akan fokus, kita akan khusyuk dan tenang untuk baca Al-Quran. Yang ketiga, betulkan niat. Itu paling penting sebenarnya, betulkan niat. Bila kita baca Quran tu, jangan rasa nak menunjuk. Kita baca Quran, nak tunjuklah dia nanti nampak kita baca kan. So kita rasa macam semangatlah nak baca Quran sebab dia nampak. Tapi kita tak tahu sebenarnya niat kita dah salah. Bila kita baca Quran, kita niatkan kerana Allah Ta'ala. Bila kita niat kerana Allah Ta'ala, kita akan rasa kita akan rasa mendalam apabila kita baca sesuatu ayat Al-Quran. Bila kita niat kerana Allah Ta'ala, kita akan rasa keberadaan Allah itu bersama dengan kita. Kita rasa Allah lihat kita membaca Al-Quran. Boleh highlightkan, betulkan niat. Kita hendaklah mengharapkan keridaan Allah dan ingat apa yang baca tu adalah kalam Allah. Bila kita baca kalam Allah, mestilah kita nak Allah yang pandang. Kenapa kita nak manusia pula yang pandang? Bukan kita baca surat cinta daripada manusia kan, kita baca surat cinta daripada Allah. Jadi kita nak Allah yang lihat kita, macam tu. Yang keempat, disunatkan membaca isti'azah. Isti'azah ni maksudnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta ke Allah supaya dihalau syaitan tu. Halau supaya syaitan tu tak dekat lah. Bila kita baca Quran tu, kita tak menerawang fikiran kita kan. Bila kita baca Quran tu, kita fokus. Kita mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, isti'azah. Nama dia isti'azah. Baca sebelum baca Quran tu, kita mulakan dengan tu. Lepas tu tu penerangan dia. Boleh highlightkan, disunatkan membaca isti'azah auzubillahi minasyaitonirrajim. Highlightkan sampai situ. Penerangan dia kena baca sebelum baca surah dan diikuti dengan baca bismillah. Bila dah baca isti'azah tu, bacalah bismillah. Takkan baca terus je ayat kan. Bacalah bismillah. Bismillah tu maksudnya permulaan kata. Permulaan kita membaca ayat Quran, kita baca bismillah. Tak kisahlah baca walaupun kita baca pertengah ayat pun, kita mulakan dengan baca bismillah. Kita kena didik hati kita mulakan sesuatu dengan bismillah. Bismillah adalah adab dalam ibadah kita, suatu perkara. Tetapi untuk surat Taubah tak perlulah
permulaan surah Taubah, kita baca isti'azah saja. Okey. Tak payah baca bismillah. Okey. Yang kelima, disunatkan membaca dengan penuh perhatian. Ini tadabbur dan kefahaman. Ini tafahum, supaya terang hati dan lapang dada. Yang ini tenang. Okey. Boleh highlightkan, baca dengan perhatian, tadabbur, okey, highlightkan, lepas tu kefahaman, highlightkan, lepas tu terang hati dan lapang dada, highlightkan. Okey. Okey. Okey, seterusnya, sewaktu membaca Al-Quran disunatkan menangis atau melahirkan rasa sedih dan khusyuk. Maksudnya bila kita membaca, kita kena tahu, maksud tadabbur ayat dia. Bila kita tadabbur maksudnya kita selami ayat tu dan kita tahu maksud ayat tersebut. Jadi bila kita tahu maksud ayat tersebut, kita akan rasa deep tau. Kita rasa nangis, rasa macam sedih, dan kita rasa Allah bersama kita. Bila kita rasa Allah bersama kita, tidak semena-mena kita akan rasa hati kita akan tersentuh. Bila hati kita tersentuh, kita akan nangis. So maksudnya ayat tu terkesan dengan kita. Okey, macam tu. Okey, lepas tu, okey, disunatkan untuk merdukan suara. Okey. Okey. Maksudnya berlagu lah. Maksudnya bertaranum kan. Yang pandai bertaranum tu bertaranum. Tak pandai tak apa, tapi jangan sampai tajwid minta bukang. Okey, tajwid tu penting, tapi taranum tu bonus. Bila kita taranum dan bertajwid lagi bagus. Okey, macam bonus lah untuk kita. Allah lagi sukalah macam tu. Tapi pentingkan tajwid tu lagi penting ya. Okey, disunatkan dengan membaca baca tafkhim atau tertial. Maksudnya, okey, highlightkan, disunatkan baca tafkhim atau tartil. Maksudnya baca secara tartil. Tartil ni maksudnya dia macam tertil lah. Dia maksudnya dia baca dengan cermat dan ikut tajwid yang sesuai. Okey. Tak adalah terabur je dia punya tajwid ke mana, panjang pendek ke mana, dengung pun hilang macam tu. Tak ada Okey. Kemudian yang seterusnya, yang kesembilan, hendaklah membaca Al-Quran dengan jelas dan cermat. Okey. Tertil dan tarassul. Maksudnya, ialah ni yang saya sebut tadi. Serta bertajwid. Okey. Lepas tu warat tilul Quran tartila. Ini ayat Quran dia beritahu pembacaan Al-Quran itu hendaklah dengan jelas dan cermat serta bertajwid. Okey. Tak boleh tunggal langgang. Tak boleh, kena ada tertib dia untuk membaca Al-Quran. Okey. Okey, yang ke-10, apabila membaca ayat sajadah, hendaklah melakukan sujud dan doa yang dibaca semasa sujud adalah seperti berikut. Okey. Tengok yang bawah tu. Bagi ayat khauru sujada, okey, doanya adalah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca ayat sujud ni ketika sujud. Okey, lepas dah baca, dah habis baca khauru sujadah, lepas tu sujud, lepas tu baca ayat sujud ni. Okey. 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 Kemudian bagi ayat lain seperti tempat surah sajadah yang lain dalam Al-Quran, dalam membaca subhanallah bagi ayat tasbih, Allahumma rzuqna, Allahumma rahamna. Okey, Allahumma rzuqna tu bagi tasbih, lepas tu Allahumma rahamna bagi ayat doa. Okey. Okey. Okey, yang ke-11, hendaklah meletakkan mushaf di tempat yang tinggi ketika membaca atau sesudah membaca. Okey, maksudnya bila kita baca jangan letak dekat kaki ataupun dekat kita punya peha. Tak elok. Seeloknya tak elok lah. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni dia punya darjat tinggi. Bila darjat tinggi, lepas tu kita letak kat tempat yang rendah, so dia jadi macam dah, macam apa orang kata, dia dah tak
martabat. Kita tak menghormati martabat Al-Quran yang tinggi itu. Patutnya bila kita baca Al-Quran, dia tak terihal. Kan? Lepas tu, tempat yang tinggi lah. Tapi taklah, janganlah sampai tinggi atas kepala pula. Nak baca susah. Tapi kalau dah habis baca, letak tempat yang paling tinggi. Okey, dah habis baca. Kalau ketika baca tu, part-part kat dada kita pun okey. Supaya mudah kita untuk membaca. Okey, macam tu. Yang terakhir adalah sunatkan berpuasa pada hari khatam Al-Quran. Okey, kan ada orang buat majlis khatam Al-Quran tu tak? Okey, kalau kita khatam Al-Quran, majlis tu orang buat untuk kita, ataupun kita buatkan untuk orang ramai, kita disunatkan untuk berpuasa. Okey? Okey. Okey, lepas tu disunatkan baca doa khatam Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Yang tu sampai habis. Baca sampai habis. Okey? Okey, kita tengok kelebihan dan faedah membaca Al-Quran. Okey? Membaca Al-Quran adalah ibadah. Tiap-tiap huruf dan kalimah yang dibaca akan mendapat pahala daripada Allah. Kemudian membaca Al-Quran juga boleh menimbulkan kesedaran jiwa dan membersihkan rohani manusia. Oleh itu, kita hendaklah banyak membaca dan memahami Al-Quran di sepanjang hayat. Okey, itulah kelebihan dan faedah membaca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, Allah sayang. Macam tu. Okey? Okey. Okey, itu saja untuk subjek tajwid darjah 4. Okey, insya-Allah kita minggu depan kita akan tengok pelajaran yang seterusnya. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Okey, nanti pelajar boleh highlightkan poin-poin yang Ustazah cakap tadi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.